Okey, Okey. kalau pergi ke Google Mail, okey, pilih forms. Okey, pilih forms, lepas tu ambil assessment. Okey, bila keluar assessment tu dia akan jadi macam ni. Okey, kemudian tulislah tajuk dia, tugasan matematik semua. Okey, yang pertama kita pilih tarikh tugasan diberi. Okey, kemudian tekan sini. Ambil yang ditulis tarikh, date. Okey, ambil date. Lepas tu kena tulis tarikh tugasan diberi supaya budak faham. Kat sini pilih tarikh untuk tugasan tu, bukannya bila dia siap dihantar hari tu, bukan. Okey, jadi kena tulis tarikh tugasan diberi, kena ingatkan. Okey, kemudian nama murid ni macam saya cakap tadi, nak nama penuh dia. Jadi kita dah buat siap-siap nama penuh dia orang. Dia orang hanya pilih saja. Okey, pilih drop down. Okey, caption dia tu pilih drop down. Kemudian kita pun copy nama budak, kita paste saja. Dia akan terus masuk nama budak macam ni. Dia akan terus masuk nama penuh budak. Okey, lepas tu dah settle nama budak. Okey, kita pun pilih kotak yang ketiga. Kita buat gambar tugasan. Okey, gambar tugasan, kita pilih file upload. Okey, file upload. Kemudian maximum number ni. Okey, yang saya cakap macam tadi, kalau kita pilih satu, maksudnya kita hadkan budak boleh masuk sekeping gambar tugasan saja. Okey, tapi kalau kita buat 5, budak dia boleh sesuka hati masuk sampai 5 ke 10 ke, tapi risiko dia adalah kalau masuk 5, dekat gambar tu dia tak akan jadi link. Okey, link tu sebenarnya nanti senang kita tekan link tu, dia terus pergi ke gambar budak. Okey, jadi korang pilih nak buat option yang mana, 1 ke 5 ke. Kalau saya buat 5, maksudnya budak bebas nak masukkan berapa. Tapi saya kena terima risiko gambar saya tu tak akan jadi link. Bila tak jadi link gambar, jadi saya tak boleh pergi direct ke gambar tersebut. Bila tak boleh pergi direct ke gambar tersebut, jadi saya kena cari dekat album gambar tu, dah bercampur-campur dengan ramai budak. Saya kena cari gambar dia orang. Saya akan tengok dekat gambar tu ada nama. Kalau budak guna D5, email D5, dekat gambar tu automatik akan nama dia orang. Jadi kat situ kalau saya nak pilih 5 gambar, saya kena wajibkan murid guna D5 supaya dekat gambar tu terus keluar nama. Tapi kalau saya pilih satu gambar kat sini, kita boleh benarkan murid masuk guna apa-apa email. Nak guna email biasa boleh, Gmail biasa boleh, guna D5 boleh, terpulang. Sebab kat sini tak jadi masalah, dia akan jadi link. Okey. Dekat maximum file size ni, pilihlah 10 MB. Biasanya saya pilih 10 MB saja. Okey, 10 MB. Lepas tu kat sini ada change ni. Okey, ada change ni, tukar. Kita tekan yang ni. Okey, kat sini. Kat sini dia akan tanya. Okey. Yang pertama ni, dia tanya, Google Form ni hanya boleh masuk untuk email D5 saja. Okey, kalau kita tekan sini, kalau kita tekan kotak ni right, maksudnya budak yang ada email D5 saja boleh masuk. Maksudnya Google Mail dia guna D5. Kalau dia guna nama lain, tak boleh masuk selain pada D5. Kalau kita izinkan dia orang guna mana-mana email, kita tak payah buat macam ni. Tapi macam saya cakap, saya memang wajibkan dia orang masuk guna D5 supaya gambar dia orang, kalau dia orang hantar lebih daripada satu kopi gambar, gambar tu akan jadi nama dia orang. Senang saya nak cari. Okey. Lepas tu, limit. Limit tu satu respon ni, dia jadi masalah. Jangan tanda. Sebabnya kalau kita tanda, budak hantar sekali je, dia dah tak boleh guna dah link ni. Dia kena guna Google Form yang baru. Sekali hantar je. Jadi tak boleh. Jangan tanda kat sini.
sini. Okey, edit after submit biasanya saya akan benarkan edit apa-apa lepas tu. Maximum size. Maximum size ni lah kita kena ubah. Kalau yang depan tadi kita buat 10 MB. Okey, kat dalam kotak ni kita buat 1 TB. 1 TB ni adalah size yang paling besar yang dia boleh muatkan. Maksudnya dalam Google ni buat amal masuk, total size jumlah size yang gambar semua budak masuk tu boleh cecah 1 TB. Terabyte ni paling besar lah, tera, giga, mega. Tera ni paling besar. Jadi kita pilih 1 terabyte kat sini. Okey, kena ubah. Nanti lepas ni tanya, kenapa budak dah tak boleh hantar? Sebabnya ada masalah kat situ. Okey, saya terangkan balik dekat gambar gasan ni. Yang kat sini boleh je pilih 10 megabyte. Ubahnya kat mana? Ubahnya kat dalam. Pilih 1 terabyte. Yang kat sini kena ubah. 1 terabyte. Okey, simpan. Okey, simpan, settle. Itu saja. Kita nak 3 saja. Okey, tak payah banyak-banyak. Okey, kita ada tarikh, nama, lepas tu file upload untuk budak hantar tugasan. Okey, yang ini yang tak berkenaan kita boleh delete saja. Remove saja dia. Nah, nak tanya yang masukkan nama tu macam mana Oh, jap. Masukkan nama. Masukkan okay. nama tu. Masukkan nama. Dia copy paste ke apa? Sekejap Copy paste. Okey. Okey, dia macam ni. Okey, dia untuk satu kelas. Satu kelas. Okey, pilih sini dulu, pilih sini drop down. Okey, lepas tu dekat senarai nama, ambil satu senarai nama, kita copy. Saya tak nak tunjuk banyak-banyak sebab takut laptop saya hang. Okey, kita copy kat situ. Kita copy, kita pun letak je kat sini. Kita letak je sini. Sebab biasanya dekat pertama ni dia akan tulis option 1, option 2. Kat situ kita letak je cursor kita delete option tu, kita letak cursor, kita paste saja. Dia terus masuk kan? Terus masuk direct. Dia akan jadi 40 ikut nama budak kita. Jadi nanti terima kasih. Nanti bila budak nak isi tu, dia pilih saja nama dekat dekat kita punya Excel. Nanti cantik dah sikit sebab nama semua huruf besar, semua penuh. Tak ada budak dia main isi sendiri nama samaran ke apa ke. Kita tak nak macam tu. Okey, dah settle. Tiga tu saja. Okey, kemudian kita pergi ke Ya, Kak Pa. Okey, kita pergi ke setting. Okey, setting ni okey, ini require sign in. Maksudnya dia macam tadi jugalah. Okey, kita tandakan restrict ni kalau kita nak izinkan email delima saja masuk, kita tanda yang ni. Tapi kalau bebas, okey, bebas maksudnya parent guna email mana pun boleh masuk, tak payah tanda. Itu fungsi dia. Tapi nak bagi tahu awal-awal, kalau kita buat delima saja boleh masuk, bersedialah dengan pertanyaan parents akan tanya, cikgu kenapa tak boleh masuk, kena bagi kat dia siap-siap email delima budak. Macam budak saya, tahun lepas diorang dah buat Google Classroom, memang dah aktif dah, ada 5 diorang. Jadi tak ada masalah untuk masuk, hanya ada beberapa yang tak pernah masuk saja. Sebab masalah parent kalau tak boleh masuk, sebabnya Google Meet diorang tu bukannya ada 5. Dia guna email lain. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak suruh parent tukar. Ada saya buat. Okey. Ni saya tanda yang ni lah. Okey, limit to one respon jangan tanda macam tadi juga. Okey, presentation. Budak dah hantar scraping gambar kat kita, lepas tu dia nak hantar respon yang lain, dia boleh je tekan link, nanti dia akan keluar link yang sama supaya budak tu tak perlu pergi ke grup kita lagi ke nak cari link. Nanti buat tekan yang ni, ambil yang ni. Okey, quiz ni kita jangan buat dia quiz. Kita tak nak ni jadi quiz. Okey, jadi kita tutup dia. Okay, save. Okay, yang kat bahagian sini kalau cikgu-cikgu nak tukar gambar ke, kat sinilah pilihan dia. Macam-macam kat sini. Tekan send. Okay, tekan send.
Okey, tekan send, kemudian pilih yang tengah ni. Untuk kita bagi link ni dekat budak, tekan shorten supaya dia pendek sikit. Kemudian kita copy lah. Copy. Okay, faham tak setakat tu? Faham lah. Faham, cikgu. Benar, Okey. cikgu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, saya tunjuk contoh yang saya buat lah. Nak tengok macam mana kita nak tengok balik itu yang lupa. Okey, saya terus hantar. Kita terus guna yang kita dah buat ni. Tekan preview tu tadi. Okey, macam ni nanti budak akan dapat. Ini akaun ada 5 lah. Sebab saya dah setting akaun ada 5 je boleh masuk. Jadi saya boleh senang je masuk. Tapi kalau budak yang tak guna akaun ada 5, dia memang tak akan nampak terusan ni. Dia akan cakap form ni tak boleh dibuka apa semua, contact organizer. Dia akan tulis gitu. Okey. Nah, tarikh tugasan tu kita tak payah tulis siap-siap Tak payah. Sebab nanti Google Form ni kita akan nak gunakan untuk semua tugasan kita. Kita akan gunakan Google Form yang sama. Jadi budak akan pilih tarikh tugasan tu. Maksudnya buat sekali je lah. sekali je lah. Ya, buat sekali je. Okey. Okey. Contohnya kita buat. Okey, saya nak buat yang semalam punya lah. Contoh 15 hari bulan. Okey, jadi kena ingatkan budak lah. Tarikh tugasan ni tolong masukkan tarikh tugasan yang kita beri tu. Jangan masukkan tarikh dia buat. Okey, lepas tu nama. Budak kecil boleh ke aku ni? Saya memang tahun 1 saya buat tapi parent Dah je. boleh ke ni? Saya buat darjah 1. Boleh nak? Parent dia faham Okey, parent tu nanti saya beritahu kemudian macam mana nak suruh dia faham. Okey, saya dah buat dah. Okey. Kita tekan je nama. Okey, kemudian budak akan masukkan gambar. Ada gambar tak dalam laptop ni? Okey, saya dah tekan upload tadi. Okey, ada setengah parent dia tekan upload, lepas tu dah dia biar je macam ni. Lepas tu dia tanya kita, cikgu dah masuk ke belum? Sebenarnya dia tak tekan submit, dia tak tekan hantar. Dia juga kerendah dia. Jadi masa mula-mula buat ni minggu pertama tu penat jugalah melayan. Lepas tu bila dia orang dah tahu dah, okey tak ada masalah. Dah settle. Okay, kita dah hantar tugasan. Kemudian kita tengok. Nak tengok macam mana benda tu jadi. Maksudnya Excel kita macam mana jadi. Dia dah suara hantar. Okay. Dah ada Fizuddin dah hantar tadi. Okay. Sekarang kita tekan yang hijau ni. Ini untuk Excel. Okay, tekan. Nanti korang tulis lah nama dia kat sini ni. Nama apa? Contohnya tugasan 3 bakal wali. Tugasan 1 UKM. Tulis siap-siap dekat Excel supaya nanti senang kita nak cari. Sini boleh edit ni. Nama kat sini. Okay, kemudian create. Hasilkan. Okay, hasilkan. Dia akan terus pergi ke Excel kita. Okay. Yang tadi yang saya ada ceritakan masalah dia, bila budak masukkan skip gambar, link dia akan aktif. Mana link dia? Kat sini, link gambar. Bila jadi warna biru ni maksudnya aktif.
Aktif ni kita tekan je dia akan kita boleh nampak gambar tu. Kita akan terus pergi direct. Macam tadi saya masuk ke gambar ni kan. Okey, itu masuk link aktif. Skipping gambar dia akan jadi aktif. Bila dia jadi tak aktif, bila budak masukkan lebih daripada skipping gambar. Sebabnya kat sini nanti dia akan jadi banyak link. Bila banyak link sekaligus, dia tak boleh aktif. Sebab tu saya cakap tadi, masa nak pilih sama ada nak benarkan email dia 5 ataupun tidak. Okey, kalau email dia 5, kalau budak masukkan banyak keping gambar, tak apa, sebabnya walaupun benda ni tak aktif, tapi bila kita pergi ke link dia, kita pergi ke gambar dia, dia akan keluar email yang kita guna. Jadi kalau budak masuk lebih daripada skipping gambar, link tadi yang saya tekan tadi dia takkan aktif. Jadi cara manual dia, kita pergi ke satu folder gambar ni, dia akan kumpulkan satu folder gambar. Kita tekan gambar kat situ, tekan, oh ni Azlina punya, oh ni siapa punya. Sebab tu saya wajibkan guna email dia 5. Tapi kalau orang cakap, kalau orang tanya, boleh tak nak guna email lain? Kalau kita nak benarkan dia orang masuk email lain, boleh, tapi pastikan dia orang masuk skipping gambar saja. Jangan lebih. Kalau lebih dia akan jadi link tak aktif. Bila link tak aktif, kita tak boleh nak cari gambar dia orang. Kalau kita pergi ke folder gambar sekalipun, gambar tu dah bercampur, dia tak akan keluar nama. Dia akan keluar nama gambar tu lah. Nombor banyak kat sini. Itu beza dia. Okey. Okey, cara penandaan. Okey, cara penandaan. Sebelum ni saya buat macam mana? Okey. Ini saya tak tahu sesuai ke tidak untuk apa orang cakap subjek lain. Tapi untuk subjek matematik, sebab saya tahap 1, okey, tahun 1 dengan 3, lepas tu kalau soalan tu melibatkan pengiraan banyak-banyak, contohnya ada 8 soalan. Kalau saya nak tanda dalam Google Meet pula. Kalau saya tanda dalam Google Form, dia macam ambil masa ke apa kan, sakit mata kita nak tengok laptop. Saya akan buat Google Meet, kita tanda siap-siap 6 soalan, 3 soalan je tinggal saya tanda. Jadi saya buat macam mana, saya tekan komen tadi, saya pun tengok yang mana yang salah. Saya pun tambah komen, contohnya tulis skor 6/6. Okey, ini kalau nak buat cara cepat lah, maksudnya kita tak perlu nak tanda right. Okey, kalau nak tanda right, sekejap lagi saya tunjukkan macam mana kalau kita nak komen yang macam korang tanda ke betulkan yang ni, betulkan yang ni. Yang tu nanti saya tunjuk. Ini saya nak tulis, kalau matematik saya lah, macam saya nampak skor 6/6, ada masalah. Ada masalah pula dah. Ni kalau dia betul semua kan, saya pun letak je komen kat sini 6/6. Okey, jadi dia dah masuk komen dekat sini. Okay, saya dah komen, kemudian saya pergi ke saya punya Excel. Okey, tepi ni biasanya saya akan tambah catatan untuk saya tuliskan, betulkan apa, betulkan yang ni, tahniah. Saya buat macam tu. Okey, jadi saya akan insert left. Okey, biasanya saya akan buat inilah. Ini kena tambah manual, tak boleh tambah dekat Google Form. Okey, catatan. Okey, saya akan tulis skor 6/6. Lepas tu betulkan soalan 1. Betulkan soalan 1 70 terbalik, contoh dia tulis terbalik. Saya buat macam tu je. Ini dulu saya buat. Sekarang ni saya ada tanda sikit-sikit lah. Sekejap. Kalau dulu saya macam screen macam tu je. Kita tengok yang mana salah. Jadi tak ada penandaan lah kat situ. Kalau untuk subjek bahasa Melayu ke, macam karangan ke, dia macam susah sikit. Kalau buat cara saya ni. Okey. Jadi kalau kita nak pastikan kita punya komen ni ke bawah, kita tekan sini, kemudian pergi yang ni, anak panah ke bawah ni. Ni dia akan pergi catatan kita, dia akan ke bawah. Sekejap. Lambat sampai. Okey. Tekan yang ni ke bawah, dia akan ke bawah. Walaupun kita komen banyak sekalipun, dia akan ke bawah. Dia tak akan ke tepi. Okey.
Lepas tu kalau kita masukkan dua gambar, okey, contoh, okay, saya nak masukkan dua keping gambar pula. Kita tengok perbezaan dia. Aduh. Complicated juga. Itu apa? Sorry. Cakap dengan orang lain. Tak tutup mic pula dah. Okey, saya masukkan dua keping gambar. Kita submit. Kita tengok dekat respon tu nanti jadi macam mana. Okay, dah masuk. Okay, tadi saya tekan nama Balkis. Okay, nampakkan Balkis. Tengok dia punya link dia tak aktif. Ni maksud link tak aktif ni. Jadi macam mana nak buat kalau link tak aktif macam ni? Okay, kita pergi ke mana, Google Drive. Mana gambar? Kita pergi ke Google Drive kita. Dia tak dia elok dia Google Drive. Okay. Kita pergi ke Google Drive. Okay, sebabnya dalam Google Drive tu dia ada satu album. Okay, dia akan hasilkan dua. Google Form ni akan hasilkan dua. Satu dia akan hasilkan Excel, senarai nama. Okay, satu lagi dia akan hasilkan satu satu. Okay, tahun 1 14 hari bulan 7. Okay, macam mana saya hasilkan banyak macam ni 14/7, 12/7. Setiap kali murid hantar, saya duplicate benda tu. Okay, contohnya kita buat okay, budak dah hantar 14 hari bulan 7 kan. Okay, next tugasan saya nak buat contohlah 30 hari bulan 7. Okay, jadi saya duplicate siap-siap. Duplicate ini. Okay, duplicate kemudian saya tulis yang ini adalah 14 hari bulan 7. Okay. Jadi yang terbaru, maksudnya yang pertama ya, kalau budak dia masukkan apa-apa gambar, apa-apa respon, akan masukkan helaian yang pertama. Okay, ibu dia. Okay, kita dah duplicate tadi. Sebab apa? Dekat ibu dia ni kita nak tukar tarikh lain pula. Kita tukar kepada 30 hari bulan 7. 30 hari bulan 7. Okey. Jadi benda yang sama, okey, yang kita copy tadi kita buatlah 14 hari bulan 7. Yang tarikh sepatutnya hari ni, tugasan hari ni contoh 14 hari bulan 7. Okey. Hari ni. Okey. Jadi beranaklah tarikh kita. Dia copy benda yang sama je. So 30 hari bulan 7 kita ada. Yang akan datang, okay, yang ni yang kita nak 14 bulan 7.
Okey. Ni budak baru hantar itu. Budak hantar itu 14 hari bulan 7. Kalau perasan dia tak tahu tugasan ni semua 14 hari bulan 7. Kecuali ni lah ada seorang ni, Zara ni, 15 hari bulan 7. Ni masalah dia. Sebab ni dia buat pada tarikh 15, lepas tu dia hantar dia tak tarikh 15. Dia seorang je. Orang lain semua 14 bulan 7 tarikh tugasan dia. Kalau link aktif tak ada masalah. Cara penandaan ni saya nak tunjukkan cara penandaan dalam telefon dalam laptop dia susah nak tanda. Kalau dalam laptop dia hanya boleh komen macam saya buat tadi. Okey, kalau dalam telefon kita senang. Okey, kita tekan je link dia ni. Link dia aktif. Okey. Terus ke gambar, nampak tak? Gambar ni. Nampak? Okey. Dia keluar macam ni kan? Okey, ni ada pensel. Tekan pensel. Ambil fotos. Fotos ni yang tengah ni, fotos ni dia ada link dengan Google Mail kita. Fotos dia. Biasanya macam InShot ke, InShot ni tak ada link. Sekiranya kalau kita edit dekat InShot, dia masuk ke dalam galeri telefon. Bukannya dia masuk ke Google Drive. Jadi, pilih fotos. Ini untuk penandaan. Kita pergi ke pen. Kita tanda. Lebih daripada betul, kurang daripada 10, 25 betul. Jadi kalau korang ada pen union ke apa benda-benda tu, yang tu lagi senang kan. Ni saya tak ada benda tu, jadi saya guna je lah yang kat telefon ni. Okay, Tanya. Okay. Dan kemudian kita save. Save ni dia ada dua. Satu save ke atas ni dia terus save ke gambar asal. Maksudnya dia tak akan buat copy untuk kita. Dia tak akan buat satu original yang kita hantar, satu lagi yang kita dah edit. Jadi kalau macam saya tak nak ada dua. Jadi kita buat screen je, kita memang dah tanda kan. Save saja. Okay, save. Kita patah balik. Yang catatan ni saya akan tulis lah. Okay. Best ni guna Google Form ni sebab kita boleh copy je. Lagi-lagi kalau guna tab 1 tab 1 kan soalan dia simple je. Memang betul semua. Jadi kita copy paste je lah. Jadi senang. Kan ya, buat macam tu. Contohnya tarikh juga 14 hari bulan 7. Saya dah hasilkan. Ni 14 bulan 7 ni saya dah hasilkan dah. Yang saya dah siapkan dia saya masuk dalam ni. Okey, setiap kali saya tanda, saya akan buat folder dalam folder gambar. Saya akan buat supaya saya dapat pindahkan gambar yang saya dah tanda. Saya akan movekan dia. Move. Okay, move. Ke sini, 14/7. Move. Okey, jadi gambar dekat luar folder ni dia akan sikit lah, makin sikit. Kita terus move ke folder lain. Kalau budak nak tengok yang kita dah tanda tu, macam mana? Okey, yang macam tu kalau sebelum ni, saya hanya bagi catatan tu je. Maksudnya saya screenshot yang catatan. Tapi akan jadi masalah untuk korang yang tambah sikit-sikit macam tu kan. Okey, cara dia korang kena copy link. Copy link contohnya macam ni, Google kan, copy link. Kita copy link yang ni, korang bagi dekat parent. Bagi link dekat parent. Contoh, saya copy link sertifikat saya ni. Okay, saya bagi dekat Kalau kita hantar melalui email dia orang balik, tak boleh kan? Ada cara. Maksudnya, kita reply tu, dia akan receive dekat email dia. Oh, yang tu. Dia sebenarnya boleh share tapi kita kena add. Ada dia untuk bahagian add. Sebab tengok anak-anak akak tu macam gitu tapi tak tahu cara. Macam mana dia orang buat. Kena tahu. Oh. So ada. Itu kita terima. Kita terima dalam email kita. Apa yang nak buat. Kalau yang tu Google Classroom kan? Itu Google Classroom tadi.
Oh tu kena buat satu apps lain pula lah. Kau mana? Itu juga Classroom. Okey, kalau ni cara yang saya dapat fikir lah. Okey. Maksudnya kita dah copy link Excel kita tu, kita bagi dekat parent. Cuba tengok dekat bahagian komen.